Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinar PM 29 Januari bersama saya, Mary Yusof. Dalam suasana wabak dan ekonomi yang mencabar ini, negara turut berdepan dengan soal integriti dan rasuah. Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Karangkraf, Datuk Dr. Husamuddin Yaakob berkata, semua pihak perlu memainkan peranan dalam jihad memerangi rasuah di negara ini. Justru menurut beliau, inilah waktunya untuk mencari solusi dengan mengambil pendekatan Islam, terutama dari aspek nilai, roh serta iOS daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Katanya lagi, kegagalan demi kegagalan yang telah berlaku jelas menunjukkan masa untuk mencari intervensi ilahi sudah tiba. Masih mengenai isu rasuah, SPRM akan meneliti dan mengkaji terlebih dahulu cadangan penambahbaikan yang dikemukakan Transparansi International Malaysia atau TIM susulan Indeks Persepsi Rasuah Negara bagi tahun 2020 jatuh ke kedudukan 57. Dalam kenyataannya, SPRM berkata pihaknya menyambut baik maklum balas positif berhubung SPI 2020 iaitu berkaitan Pelan Anti Rasuah Nasional NACP, penguatkuasaan Seksyen 17A Akta SPRM serta siasatan kes-kes berprofil tinggi yang sedang berjalan. Presiden TIM Dr. Muhammad Mohan berkata, berdasarkan analisis yang dilakukan, kejatuhan kedudukan CPI Malaysia dipengaruhi beberapa faktor, terutamanya disebabkan pembaharuan institusi kerajaan yang terhenti. Antaranya berpunca daripada kegagalan kerajaan terdahulu dan kerajaan sekarang yang membentangkan dan meluluskan rang undang-undang dana politik, mengakibatkan politik wang masih berleluasa sewaktu pilihan raya. Kita ke perkembangan politik tanah air. PAS tidak pernah membincangkan isu untuk menggantikan Muhammad Sanusi Muhammad Nur sebagai Menteri Besar Kedah seperti didakwa. Menurut laporan sebuah portal berita tempatan, Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu berpuas hati dengan prestasi yang ditunjukkan Timpalan Pesuruhjaya PAS Kedah itu ketika ini. Taqiyuddin turut menepis dakwaan mengatakan dirinya akan menggantikan Muhammad Sanusi selewat-lewatnya selepas PRU akan datang. Sebelum ini, kabar angin mengenai kedudukan Muhammad Sanusi yang juga adun jeneri itu bertiup kencang selepas dikecam pelbagai pihak berhubung isu cuti peristiwa bagi perayaan Taipusam di Kedah. Malaysia tidak akan melaksanakan penutupan ekonomi sepenuhnya meskipun angka penularan COVID-19 terus meningkat. Tegas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Sebaliknya, langkah bersasar seperti dilaksanakan kerajaan ketika ini akan diperkukuh sekiranya keadaan menjadi semakin buruk. Zafrul berkata risiko negatif dari pelaksanaan PKP masih wujud meskipun kerajaan melaksanakan langkah rangsangan termasuk peruntukan belanjawan 2021 yang terbesar. Bagaimanapun, beliau yakin sasaran pertumbuhan 6.5% sehingga 7.5% bagi 2021 masih boleh dijadikan dengan menyokong langkah rangsangan yang diwujudkan. Kita beralih ke berita sukan. Pengendali Arsenal Mikel Arteta mahu memastikan pemain pinjaman The Gunners Martin Odegaard cergas sebelum menurunkannya pada aksi Liga Perdana Inggeris berdepan Manchester United di Emirates awal pagi Ahad nanti. Menurut Arteta, pihaknya juga perlu meneliti prestasi pemain kelahiran Norway berusia 22 tahun itu. Berikutan, dia tidak banyak mendapat minit permainan ketika beraksi dengan Real Madrid sebelum ini. Terdahulu, Arteta dilihat mempunyai banyak pilihan bagi membariskan kesebelasan The Gunners bagi berdepan The Red Devil berikutan masalah kecederaan pemain. Arsenal juga difahamkan tidak dapat menurunkan penyerang berbisanya Pierre-Emerick Aubameyang yang kini menemani ibunya yang mengalami masalah kesihatan. Sekian Top 5 News pada hari ini. Kepada semua rakyat Malaysia, ayuh bersama memerangi jenayah rasuah melalui gerakan Sinar untuk Malaysia dan Rasuah Busters. Semestinya nilai moral, karakter bangsa dan untuk itu, teruskan bersama Sinar Harian di portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Dan jangan lupa untuk muat turut aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara.